Okey, tes. Suara. Okey, suara. Ragu Prananen. Ragu Prananen. Salam reformasi. Thank you, Ragu. Apa khabar? Sihat? Kuantan okey ya? C4, salam. Mark Is, salam reformasi tuan. Terima kasih Mark Is KR. Laksmana Casey, Kampung Likas, salam reformasi. Oh, malam ni panas. Apa? Berpeluh-peluh. Hmm. Kampung Likas. Macam mana Kampung Likas? Okey ya? Okey, Laksmana Casey. Laksmana. Muhammad Kamal Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Kamal daripada Pekan. Ketua Cabang Pekan. Muhammad Sabri Zaidin. Okey. Siapa lagi saya dapat baca sini? Anhar Zira. Suara clear katanya. Betul ya? Ada bunyi cengkerik tak? Dekat belakang sana ada anjing bergaduh. Tadi bising bunyi anjing bergaduh. Okey, salam bos. Airi Azhar daripada Bentong. C4, salam informasi. SD Dr. Mazli Malik itu saya ke tangan siapa yang mudah dedahkan. Okey, Mama Ali, Port Kelang, okey. Terima kasih. Yang mana yang berkelapangan, yang tak ada apa nak buat, mana free-free, kita sembang-sembang sikit ya. Lofes di Square dari Melaka, lawan, tetap lawan katanya ya. Okey, Senawang clear, Muhammad Hanif, terima kasih. Asrahwan Tokmah is watching. Daripada Bandar Tun Razak, Ceras. Okey, Feruliza. Huh. Abu Bakar Saad, Taiping clear. Orang Taiping okey ya. Taiping tidak ada kuarantin kan. Kuala Lumpur je kuarantin. Itu pun semenjak isu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni lah ya. Tiba-tiba pula ada kuarantin. Macam mana kan? Cobaan. Tengku Gary, salam bos, Kota Baru clear. Oh, Kelate. Mawar call, coy. Pucung okey, kena rombak ikut kehendak UMNO lah. Jika tak, Perikatan Nasional boleh jatuh. Okey, ini antara tajuk yang kita nak sembang malam ni. Balik Pulau clear, Wan Peladang, Akmal Ramli, dari Kuala Kangsa pun clear katanya. Okey. Di antara tajuk yang kita nak bincang malam ni adalah berkenaan kabar-kabar angin. Berita mengatakan esok ada rombakan kabinet oleh Perikatan Nasional. Mat Kilau, salam farmasi Pasir Mas, Kelate. Syahwati ya daripada Pahang. Uh, Ni ramai tak boleh sebut ni ya. Laju sangat masuk ni. Uh, uh, Mana dia? Asrawan ada. Asrawan dah saya bacakan tadi kan. Daripada Bandar Tun Razak. Mana dia? Fairul Aswad. Mana dia? Azam Nafis. Kemah boh. Kemah tak kemah pun. Mana ni panas berpeluh. Berkilat-kilat. Kepala berkilat. Okey. Kabarnya esok ada Nur Suzaila Wong. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Salam informasi. Said Mustafa. Apa topik malam ni? Tak ada topik ya. Kita nak sembang-sembang berkenaan dengan betul ke esok ada rombakan kabinet ya, daripada Muhyiddin Yassin. Kabar-kabarnya lah. Saya tak dapat pastikan. Tapi katanya esok ada rombakan kabinet kerana pada hari Selasa ada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO untuk menentukan sama ada UMNO akan meneruskan kerjasama dengan Perikatan Nasional. Itu penting ya, hari Selasa. Okey, Ali Ana Abang Din, Sungai Besar. Okey, terima kasih. Kemudian Kewo Gayo, salam reformasi dari Kelang. Okey, terima kasih. Salam reformasi Muhammad Zafrin Ibrahim. Gombak clear, Ampang clear, Indra Mahkota lagi clear. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi bahawa berita yang diberitakan iaitu esok kemungkinan besar Perdana Menteri akan membuat-rombakan kabinet. Ya, sebab apa dia adakan esok? Difahamkan kerana pada hari Selasa Majlis Tertinggi UMNO pula akan bermesyuarat. Okey, salam tuan. Siapa ni? Aduh hai.
Kejap ya. Daripada Mat Porang mana pula ni? Azman KP, Nurnila, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Azizul Abdul Hamid, mohon semua yang Malaysia bidang kaum dan agama dan bangsa Sabah dan Sarawak tolong share saudara-saudaraku. Okey, terima kasih ya, tolong share ya. Azizul Abdul Hamid, tolong share saudaraku, katanya Hamka Shoaib. Salam informasi. Dah macam DJ radio pula dah ya. Jangan minta lagu dah lah ya. Okey, sambung balik. Ni nama dia santai-santai ya. Kejap baca mesej, kejap nak cakap. Nasir Muda, Assalamualaikum tuan. Saya dari Seri Kembangan. Okey. Harap di mana saja anda berada, semuanya sihat-sihat, semuanya bersemangat ya. Dan semuanya penuh harapan menanti perubahan baru akan berlaku kepada negara kita. Rombakkan kabinet ke robekkan kabinet, kata saya Mustafa. Apapun ramai mengatakan bahawa esok adalah rombakan kabinet ya, itu satu lagi umpan yang akan cuba diperkenalkan oleh pemerintahan rejim pintu belakang, iaitu Muhyiddin Yassin ya. Tidak ada dalam sejarah lagi Perdana Menteri berkata kepada parti lain apa yang kamu mahu. Jadi bila Muhyiddin kata apa yang kamu mahu, bermakna menunjukkan bahawa Perdana Menteri sekarang ini tidak ada kuasa, tidak ada power ya, terpaksa tunduk kepada rakan-rakan. Jadi memang tak payah nak kita tunjukkan fakta, kerana 2-3 orang pun kalau dah menyatakan tidak sokong beliau, maknanya kepimpinan beliau sebagai Perdana Menteri telah jatuh ya. Kita tengok baru-baru ni surat yang diviralkan, betul tak betul wallahu alam ya. Surat yang diviralkan kononnya daripada pejabat UMNO mengatakan berapa puluh, ramai puluhan juga ya, daripada UMNO yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang pastinya yang tanda tangan surat itu, tertera pada surat itu adalah nama Zaid Amidi dan juga Najib ya. Daripada Zahid sendiri saya tak pernah baca lagi mengatakan beliau menafikan. Dari pihak lain ada mengatakan surat itu fake ya, surat itu palsu. Tetapi yang menjadi keheranan tanda tanya kita adalah pihak mentadbir ataupun yang menguruskan di pihak istana ya, yang menguruskan surat dan sebagainya, belum ada lagi jawapan daripada pihak istana mengesahkan surat itu palsu ataupun tidak, ataupun laporan polis dibuat oleh pihak istana terhadap penyebaran surat berkenaan. Jadi statusnya ada yang percaya pun boleh percaya, ada yang tak percaya pun boleh tak percaya. Oleh itu saya pegang kepada bahawa surat itu adalah asli ya. Surat itu saya berpegang kepada ijtihad. Ijtihad ya. Sebab apa? Istana pun tak buat nafi, istana pun tak kata betul, istana pun tidak kata tidak ya. Bukan Tuan Agong, tapi pihak yang menguruskan surat ini ya, yang menyimpan, yang merekodkan surat ya. Tidak ada penafian, kemudian tidak ada laporan polis oleh pihak istana kepada pembongkaran surat ini ya, daripada website yang berkenaan, daripada pihak-pihak yang memviralkan, dan daripada ibu pejabat, daripada Zaid Amidi sendiri dan juga Najib Tun Razak sendiri pun tidak ada mengeluarkan kenyataan mengatakan itu adalah surat palsu. Tapi daripada pihak-pihak lain kita dengarlah ya, mereka katakan surat itu palsu dan sebagainya. Apapun apabila melihat rentetan peristiwa selepas itu ya, di mana Syamuddin pun membuat respon dalam tweetnya mengatakan kalau ini surat ni betul saya tak tahulah dan saya tak dimaklumkan. Jadi seolah-olah di dalam UMNO itu sendiri, di kalangan pimpinan UMNO dan juga ahli parlimen UMNO, mereka yakin bahawa surat itu adalah betul kan. Dan rentetannya lagi apabila esok dikabarkan ada rombakan kabinet ya. Hari Isnin rombakan kabinet, kabarnya hari Selasa adalah mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO untuk menentukan sama ada UMNO ini akan terus memberikan sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional ataupun meneruskan sokongan seperti biasa ya, seperti sekarang ini. Sekarang ni pun nak kata sokong pun tak sokong kan. Itulah keputusannya pada hari Selasa ya. Dan ramai yang mengatakan bahawa rombakan dilakukan, yang mungkin akan dilakukan pada esok adalah untuk menjinakkan UMNO ya, ataupun untuk menunaikan apa juga permintaan daripada pihak UMNO.
Kerana UMNO sendiri secara terbuka menyatakan bahawa partinya bersedia untuk bersama dengan Perikatan Nasional, uh, asalkan Perikatan Nasional ini, ya, Muhyiddin boleh menunaikan beberapa kehendak yang diminta oleh UMNO, ya. Di antaranya kemungkinan timbalan Perdana Menteri, ataupun menteri-menteri kanan yang lebih power lah, ya, seperti Menteri Kewangan, Ekonomi, ya, menteri-menteri yang melibatkan projek-projek besar. Ini memang kegemaran lah di kalangan pimpinan UMNO untuk memegang jawatan ini. Jadi tak pelik kalau UMNO meletakkan syarat supaya Muhyiddin meletakkan pimpinan UMNO untuk memegang jawatan-jawatan penting. Inilah yang dikatakan uh, tawaran kali kedua lah, ya, masa mula-mula selepas langkah Sheraton. Sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana audio yang kita dengar, bahawa Muhyiddin telah pun berkata, ya, ada tawaran menteri, tawaran JLC dan sebagainya, ya. Dan diwujudkan 70 menteri dan juga timbalan menteri. Itu pun masih lagi Muhyiddin tidak dapat berada dalam sebuah kerajaan yang mantap, yang mendapat sokongan kuat, ya. Jauh daripada 23, separuh pun beliau masih tak dapat. Buktinya dalam persidangan parlimen, beliau tidak pernah mendapat undian dalam usul-usul yang memerlukan undi. Kerajaan Muhyiddin tidak pernah melepasi ataupun tidak pernah mencapai 112, separuh daripada 222 ahli parlimen. Hanya dapat sekitar 111, ya. Di situ kita melihat bahawa jawatan yang diberikan kepada UMNO dan juga parti-parti lain ini tidak lagi cukup untuk memperkuatkan kerajaan Perikatan Nasional. Oleh sebab itu, timbul selepas itu berbagai-bagai ketidakpuasan hati, ya, di kalangan UMNO terutamanya. Kita tak perlu sebut pasal PAS lah, ya. PAS ni bagi jawatan apa pun, janji boleh masuk, gaji ada lawan, dia terimalah. Itu dasar PAS, ya. Kalau bagi dia sebagai setiausaha menteri pun, pada dia sudah bersyukur besar, ya, bagi PAS, ya. Tapi bagi UMNO yang berpuluh-puluh tahun menjadi kerajaan, menjadi tonggak kepada kerajaan berpuluh tahun, dah biasa dengan jawatan menteri dan sebagainya, dan tahu betapa nikmatnya berada dalam jawatan-jawatan besar ini. Apabila hilang, ya, kemudian bila bekerjasama dengan parti, dengan pihak lain, contohnya dengan Bersatu di bawah Muhyiddin, sudah pastilah UMNO mahu kembali, ya, mahu kembali jawatan-jawatan mereka, jawatan-jawatan penting. Kerana mereka tahu tanpa berada dalam jawatan-jawatan penting ini, maka UMNO sikit sebanyak akan hilang pengaruhnya, ya. Dan itulah matlamat sebenarnya Muhyiddin, ya. Matlamat Bersatu adalah untuk menguburkan UMNO ini secara perlahan-lahan, ya. Sebab itu apabila beliau mewujudkan kerajaan pintu belakang ini, UMNO diberi peranan di tepian-tepian saja, ya. Tidak boleh memegang jawatan-jawatan yang penting dalam kerajaan Perikatan Nasional. Yang dapat adalah seperti Azmin, ya. Sekarang ini pun katanya duduk di pejabat timbalan Perdana Menteri, walaupun bukan sebagai timbalan Perdana Menteri, tapi telah pun bertugas di pejabat timbalan Perdana Menteri. Dan di situlah UMNO mula merasakan bahawa sepanjang 6-7 bulan ini bersama dengan Perikatan Nasional, UMNO seolah-olah dibuli, ya. Dibuli, banyak janji-janjinya kepada UMNO dimungkiri dan sebagainya. Dan UMNO mungkin merasakan sudah tiba masanya, ya. Sebilangan besar pimpinan ataupun ahli parlimen UMNO merasakan sudah sampai masanya kerajaan Muhyiddin ini perlu diajar, ya. Dengan semangat bagaimana nak bekerjasama, dengan semangat bagaimana nak setia kawan, kejujuran dan sebagainya. Jadi saya nak bagi tahu UMNO bahawa beliau tersilap memilih kawan sebenarnya, ya. Kalau beliau mengharapkan sahabat yang jujur dan juga tak khianat, ya, sepatutnya UMNO mengelak diri daripada kerajaan Muhyiddin. Kerana Muhyiddin sendiri pun mewujud kerajaan dengan cara perkhianatan, dengan ketidakjujurannya, ya, bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi apabila Muhyiddin, Azmin dan gerombolannya ini telah menunjukkan sikap khianat kepada Pakatan Harapan, apa jaminan bahawa Muhyiddin tidak boleh khianat dengan UMNO? Sepatutnya UMNO boleh berfikir, ya, sebelum memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin.
Tetapi kemungkinan akibat UMNO mengharapkan bahawa parti yang terbesar di dalam gabungan sekarang ini, ya, dalam gabungan mereka ini mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Sebab itu UMNO memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Tapi malangnya sehingga hari ini bahawa apa yang diharapkan oleh UMNO itu tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat ditunaikan oleh Muhyiddin. Ya. Muhyiddin tetap akan memberi kepada orang-orangnya sama ada di peringkat pusat, begitu juga di peringkat-peringkat negeri yang mereka takbir orang-orang bersatulah, ya, orang-orang bersatulah yang lebih diutamakan oleh Muhyiddin. Ya, ini menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan ramai ahli-ahli parlimen daripada UMNO yang sebenarnya, ya. Ini tidak ada di kalangan PAS, ya. Kita tak dengar lagi ketidakpuasan hati daripada kalangan PAS, kerana bagi PAS mereka berada dalam kerajaan ini pun dah patut dah bersyukur, ya. Bersyukur kerana tanpa kempen, tanpa menang pilihan raya dan kursi dengan banyak, tanpa susah payah, ya, tiba-tiba boleh jadi menteri. Tak mudah untuk dapat jawatan, kan. Jadi bagi PAS mereka rasa bersyukur sangatlah, dan bahkan katanya PAS juga akan pertahankan kerajaan Muhyiddin. Okey, esok adalah dikatakan rombakan kabinet. Ya, kalaulah rombakan kabinet itu melibatkan kemasukan lebih ramai ahli-ahli parlimen UMNO ke dalam kabinet Muhyiddin, apakah perlu Muhyiddin akan menambah bilangan kementerian? Sekarang ini sudah ada 70 menteri dan termasuk timbalan menteri telah diwujudkan. Begitu jauh bezanya daripada kerajaan Pakatan Harapan. Berapa banyak duit rakyat digunakan untuk menambahkan portfolio ataupun menteri ini, ya, daripada menteri, timbalan menteri, setiausaha kementerian, kaki tangan pejabat, ya, banyak lagi kemudahan-kemudahan soal menteri. Berapa banyak duit rakyat dihabiskan untuk kerja-kerja mempertahankan Muhyiddin ini, mempertahankan kerajaan ini. Ya, dalam keadaan ekonomi sekarang, COVID dan sebagainya, mereka masih lagi membelanjakan duit rakyat dengan mewujudkan menteri-menteri yang saya rasa tidak berfungsi. Selama beberapa bulan ini, berapa orang saja menteri yang kita boleh kenal, apa mereka lakukan, apa dasar kementerian mereka, kita tak dapat lihat sekarang ini. Ya. Makan gaji buta sajalah. Ya. Sebab esok kemungkinan Muhyiddin akan kekalkan juga. Ya, mungkin dia tak berani nak tambah daripada 70 kepada 100 menteri. Kemungkinan ada beberapa menteri yang digugurkan untuk memberi laluan kepada ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Ya. Dan yang jadi masalahnya adalah kedudukan nombor 2 dalam kerajaan. Sudah tentunya tuntutan UMNO kepada kerajaan Muhyiddin adalah kerusi timbalan Perdana Menteri. Ya, sebab UMNO mewakili parti yang paling dominan di dalam kerajaan sekarang ni, kerajaan perikatan, ya. Berapa banyak UMNO kursi melebihi daripada kursi yang dimiliki oleh Bersatu dan juga PAS, dan sudah sewajarnya sepatutnya memanglah jawatan timbalan Perdana Menteri itu diberikan kepada UMNO, kan. Jadi sekarang ini, sampai sekarang kerajaan kita tidak ada jawatan timbalan Perdana Menteri. Yang ada adalah 3 menteri kanan. Dan secara senyap-senyap Azmin duduk di pejabat timbalan Perdana Menteri, iaitu memberi gambaran bahawa timbalan Perdana Menteri dan juga bakal Perdana Menteri Perikatan Nasional adalah Azmin Ali. Itu gambaran yang nak ditunjukkan kepada rakyat, kan. Dan Muhyiddin sendiri pernah kata kalau beliau tidak dapat mempengerusikan mesyuarat jamaah menteri, maka tugas itu diambil alih oleh Azmin Ali. Jadi di situ pimpinan UMNO dapat bayangkan bahawa inilah gambarannya timbalan Perdana Menteri yang dikendaki oleh Muhyiddin. Ya. Dan inilah juga gambarannya bahawa Azmin ini nak ditonjolkan sebagai bakal Perdana Menteri bawah Perikatan Nasional. Nama Azmin ini sebenarnya tidak begitu harum, tidak begitu harum di kalangan UMNO, ya, kerana UMNO tahu sikap Azmin, ya, perangai Azmin ini, ya. Azmin ini seperti mana diajar oleh gurunya, iaitu Tun Dr. Mahathir, bahawa beliau akan pergunakan apa saja, ya, beliau akan mengkhianati sesiapa saja, hatta kawannya sendiri, hatta bosnya sendiri, asalkan boleh lepas untuk dirinya, ya, untuk kepentingan dirinya.
Kalau Azmin boleh khianat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang yang berbelas tahun, ya, puluh tahun berjuang bersama, ya, yang mengangkat beliau dalam politik, beliau boleh khianat. Dan beliau boleh khianat dengan parti Bersatu itu sendiri, pengerusi Bersatu sendiri, Tun Dr. Mahathir. Apa jaminannya, ya, kalau Azmin tidak boleh khianat di dalam Parti Perikatan Nasional, tak boleh khianat juga dengan UMNO. Jadi uh, sikap dan perangai Azmin ini memang diketahui oleh ramai ahli-ahli Parlimen UMNO. Dan yang lebih penting, Azmin adalah di antara pemimpin yang begitu takut dan juga bimbang sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri. Kita pun tahu Azmin ada rekod-rekodnya, ya, ada kes-kesnya yang selama ini dilindungi oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga dilindungi oleh Muhyiddin Yassin sewaktu Muhyiddin jadi Menteri Dalam Negeri di bawah Kerajaan Pertahanan Harapan, dan beliau masih lagi mengharapkan sekarang ini Muhyiddin melindunginya. Sebab itulah beliau ada antara pemimpin yang begitu uh, amat bimbang sekiranya kerajaan ini jatuh dan diambil alih oleh Anwar Ibrahim. Begitu juga dengan Hishamuddin, ya. Ramai di kalangan ahli parlimen UMNO merasakan tidak wajar ataupun tidak adil bagaimana Muhyiddin boleh melantik Hishamuddin menjadi menteri, sedangkan di dalam UMNO itu sendiri Hishamuddin tidak ada tempat, tidak ada jawatan di dalam parti UMNO, tetapi boleh diangkat sebagai menteri yang agak penting juga di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Ya, banyak lagi di antaranya yang telah pun dilantik yang tidak ada jawatan di dalam UMNO tapi dilantik juga oleh Muhyiddin. Itulah di antara sebab, ya, beberapa ahli parlimen UMNO menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sehingga hari ini saya difahamkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi mempunyai harapan yang cerah, ya, harapan yang cerah untuk meneruskan usahanya mendapatkan kembali mandat rakyat, ya. Kerana di kalangan UMNO yang menolak total Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita boleh lihat sendiri di media-media sosial, dalam komen-komen mereka, ya, yang betul-betul membuat laporan polis pun tak sampai dalam berapa puluh orang saja, ya, buat tak sampai 10 orang, tak sampai 10 orang pun yang membuat laporan polis kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Yang lainnya hanya menafikan daripada kenyataan dan sebagainya, ya. Mungkin ini adalah cara orang berpolitik. Kita siapa yang lama dalam politik fahamlah, ya, bagaimana cara orang berpolitik. Dan saya merasakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi memiliki numbers, khususnya di kalangan ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Dan itu sebab itulah Muhyiddin terpaksa tergesa-gesa mengambil kesempatan yang diberi ruang ini, ya, penangguhan untuk ketua-ketua parti bertemu dengan ke bawah duli tuanku, ruang yang diberi agak panjang, ya, untuk mereka berusaha bagaimana caranya, ya, untuk menggagalkan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di antaranya adalah menimbang semula tuntutan UMNO dan membubarkan ataupun merombak kembali kabinet untuk memberi ruang kepada beberapa pimpinan UMNO seperti mana yang UMNO kendaki. Masalahnya adalah untuk meletakkan timbalan Perdana Menteri ini, kerana perebutan jawatan timbalan Perdana Menteri ini ada satu jawatan yang amat diidamkan oleh Azmin. Adakah Muhyiddin terpaksa meminggirkan Azmin dan memberikan jawatan itu kepada UMNO? Dan kepada UMNO pula, kepada siapa nak diberi, ya? Kalau nak beri kepada Zaid Amidi selaku Presiden UMNO, Zaid Amidi juga terlibat dalam kes mahkamah, ya. Terlibat dalam kes mahkamah, bukan sedikit, kesnya begitu banyak. Adakah Muhyiddin sanggup menerima risiko bahawa timbalan Perdana Menterinya adalah orang yang dikaitkan dengan kes mahkamah, ya. Kemudian nak diberi kepada timbalan Presiden UMNO iaitu Mak Hassan, ya. Mak Hassan bukan ahli parlimen, tapi kalau Muhyiddin merasakan mungkin cadangan daripada UMNO angkat Datuk Mak Hassan, mungkin juga boleh, ya, dilantik sebagai senator, bolehlah diangkat Datuk Mak Hassan. Tapi tak pernah berlaku rasa saya dalam sejarah Malaysia ini timbalan Perdana Menteri diangkat daripada senator, ya. Jadi ini satu masalah, dan sudah pastinya berlakulah pergolakan dan juga perpecahan di dalam parti Bersatu itu sendiri, di mana Azmin dan juga para penyokongnya
sudah pasti tidak berpuas hati sekiranya jawatan timbalan Perdana Menteri yang diidamkan oleh Azmin itu dapat kepada UMNO. Itu baru satu jawatan. Ya, jawatan yang lain kemungkinan yang dituntut oleh UMNO adalah jawatan penting seperti Menteri Ekonomi, kewangan, ya, pendidikan dan sebagainya. Ya, termasuk juga syarat yang mungkin dikemukakan oleh UMNO kepada Muhyiddin adalah pembahagian kerusi dalam pilihan raya. Ya, di mana kerusi-kerusi yang pernah ditandingi dimenangi oleh UMNO tetapi melompat, ya, ahli parlimen yang menang ini melompat masuk bersatu, kemungkinan UMNO mahu kerusi itu kembali, ya. Um, di mana berapa banyak, ya, ahli parlimen yang menang atas tiket Barisan Nasional ataupun atas tiket UMNO kemudian melompat kepada bersatu. Jadi tuntutan UMNO ini adalah kursi-kursi yang mereka menang dulu, ahli parlimen yang melompat ke bersatu hendaklah diserahkan kembali kepada UMNO. Apakah Muhyiddin sanggup menerima syarat-syarat yang agak tinggi, ya, agak tinggi yang dikemukakan oleh UMNO? Ya, kalau Muhyiddin sanggup terima, adakah ini syarat yang akan mendatangkan keretakan ataupun perpecahan pula di kalangan parti bersatu itu sendiri? Kerana kebanyakan dalam parti bersatu itu juga datangnya daripada UMNO. Masing-masing pun lapar kepada jawatan dan sebagainya, ya. Bagaimana sudah pastinya satu perebutan akan berlaku di kalangan UMNO dan juga bersatu untuk menjawat jawatan-jawatan penting di dalam kerajaan sekarang ini. Okey, itu saja satu cara kemungkinan yang Muhyiddin rasakan boleh menyekat kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Uh, tetapi masalah bagi mereka adalah mereka nak mengenal pasti siapakah di kalangan ahli parlimen daripada UMNO yang telah pun menandatangani SD akan bersumpah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Jadi kita patut bersyukur kerana uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyenaraikan nama-nama siapa yang menyokong beliau. Yang ada baru-baru ini adalah yang telah pun didedahkan, sama ada betul ataupun tidak, ya, termasuk Syed Saddiq dan sebagainya. Syed Saddiq pun bukan daripada UMNO. Syed Saddiq Mazli Malik, ya, Mazli Malik bukannya daripada UMNO. Dan ada pendedahan telah pun berlaku, saya tak pasti betul ataupun tidak. Tetapi kalau melihat kepada sekarang ini, saya yakin bahawa Mazli Malik juga menyokong bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga hari ini Mazli Malik tidak ada mengeluarkan kenyataan menafikan bahawa itu SD beliau ataupun bukan daripada SD beliau. Di kalangan UMNO juga begitu, ya. Masalah bagi Muhyiddin adalah untuk mengenal pasti siapakah sebenarnya yang telah memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau beliau menawarkan jawatan menteri, dilarombakan kabinetnya, kalau salah sasaran, salah orang yang diberikan jawatan, maka kesannya buruk jugalah, ya, kepada Muhyiddin Yassin, ya. Dan kalau beliau berikan pun jawatan kepada orang-orang yang telah pun menandatangani SD ini, bukan satu jaminan bahawa yang dipilih oleh Muhyiddin ini akan terus menyokong beliau, ya, sekiranya dipanggil oleh Kebawah Duli Tuanku untuk bertemu dengan ahli-ahli parlimen, ya. Perubahan boleh berlaku walaupun ditawarkan dengan jawatan, ya. Kerana kita melihat bahawa apabila jawatan ini diberikan di saat-saat begini, tentulah pemimpin UMNO boleh berfikir bahawa Muhyiddin ini bila terdesak barulah ingat kepada UMNO, ya. Sebab tu tidak ada asakan ataupun tekanan UMNO dibuli semau-maunya oleh kerajaan, oleh parti, oleh Muhyiddin Yassin. Okey, siapa kawan-kawan kita tu? Fauziah G-Type jawatan Perdana Menteri dan apa ni? Tak nampak. Bukan cara backdoor negara macam nak. Okey. Hormati mandat rakyat. Okey. Aidil Ibrahim sokong Datuk Seri Ibrahim. Jamli Anek, kenapa istana tak boleh bezakan kerajaan PH, Menteri PH. Okey, ada persoalan juga yang tanya, ya. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyenaraikan nama ke istana.
Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Ibrahim itu adalah sama seperti yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin selepas langkah Sheraton, ya. Peraturannya, kaedahnya sama, iaitu Muhyiddin juga tidak menyenaraikan. Sampai sekarang pun kita tak tahu senarai nama yang menyokong Muhyiddin Yassin sehingga beliau diangkat menjadi Perdana Menteri. Beliau hanya mendatangkan jumlah kepada pihak istana panggil ketua-ketua parti dan beliau diangkat sebagai Perdana Menteri. Ya, tidak ada siapa tahu siapa yang menyokong. Walaupun jumlah itu dipertikaikan kerana Perangatan Harapan ketika itu pun mendapat jumlah yang lebih daripada 112. Muhyiddin pun dapat jumlah dikatakan lebih daripada 112, ya. Namun kita akhirnya kita boleh terima apabila Agong telah memberikan pengakuan pada kepercayaannya bahawa Muhyiddin mendapat sokongan majoriti, maka okey, tidak ada masalah. Tetapi tapi Tuhan tunjuk juga, ya, akhirnya Tuhan tunjuk kepada kita bahawa dalam parlimen memang ternyatalah Muhyiddin tidak mendapat majoriti pun sebenarnya. Dan selepas itu 2, 3, 4 hari dalam seminggu ini macam-macam kenyataan keluar daripada Tengku Razali, daripada Zahid, daripada Najib sendiri, ya, dan berapa ramai lagi pimpinan UMNO yang pegang jawatan pun, ya, menyatakan tidak ada, ya, memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Muhyiddin ni kalau 2 3 orang saja tarik diri, maka sebenarnya jatuh. Tapi sekarang ni dah lebih pada 2 3 orang sebenarnya, ya. Kalau ikut surat daripada Zahid Hamidi yang dibayarkan itu, bermakna memang kerajaan Muhyiddin sebenarnya jatuh. Masalahnya Tan Sri Muhyiddin ini tidak mahu membina image-nya, ya, sebagai seorang Perdana Menteri yang bermaruah. Beliau masih lagi pegang dan masih lagi ego mengatakan beliau masih lagi Perdana Menteri, ya. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, ya, beliau tidak mengangkat diri beliau sebagai Perdana Menteri. Beliau cuma menyatakan bahawa beliau mendapat sokongan untuk disokong sebagai calon Perdana Menteri, mendapat sokongan yang majoriti, ya, dan beliau mengatakan bahawa Muhyiddin tidak dapat majoriti. Ya, Datuk Seri Amrin bukan sekadar berkata bahawa kan beliau berani untuk berdepan dengan istana, berani untuk menghantar dokumen kepada istana dan menyerahkan jumlah, ya, seperti mana yang beliau sebut. Sepatutnya bila Datuk Seri Anwar menyerahkan jumlah ini ke pihak istana, maka apa yang perlu dilakukan oleh Muhyiddin adalah beliau tidak balas ataupun menafikan apa yang Datuk Seri Anwar tunjuk, iaitu dengan cara Muhyiddin membawa senarai jumlah sokongan yang beliau perolehi. Tetapi Muhyiddin terus diam, ya, sebelum kuarantin, selepas kuarantin, dan terus mengkarantinkan dirinya. Saya rasa dia akan terus kuarantin, ya, sehinggalah saya rasa tempoh yang difikirkan oleh tuanku untuk menyambung semula proses untuk bertemu dengan ketua-ketua parti. Jadi proses ini samalah seperti dengan berlaku proses kepada Muhyiddin Yassin, ya, di mana jumlah diberi, kemudian kedua tuanku bertemu dengan ketua-ketua parti. Jadi cuma bezanya ketika Muhyiddin Yassin dulu, Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan, itu lebih memudahkan kerja beliau, ya. Sekarang ini yang menyulitkan atau melambatkan atau menyukarkan usaha Datuk Seri Ibrahim adalah di atas kedegilan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengakui bahawa beliau sebenarnya telah pun hilang kuasa, ya, hilang sokongan, dan beliau berusaha dalam tempoh yang diberi dalam PKP ini untuk terus mempertahankan kuasanya, ya. Dikabarkan untuk rombakkan kabinet serta-merta untuk memberi peluang kepada UMNO duduk di dalam kerajaan dengan jawatan-jawatan yang dituntut oleh UMNO. Jadi pada kita bahawa sekiranya pun berlaku rombakan kabinet ini adalah satu rombakan adalah berbentuk kepada habuan kepentingan untuk politik, bukan rombakan untuk membetulkan keadaan negara, ekonomi negara yang sebenarnya. Yang terus menjadi mangsa setelah rombakan ini tetap juga rakyat, ya, kerana mereka mendapat habuan apa yang mereka mahu, mereka dapat apa yang mereka inginkan, tetapi rakyat masih lagi tidak dapat pembelaan daripada kerajaan yang ada. Jadi sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan dirinya, ya, untuk rakyat, bukan untuk memberikan tawaran ataupun mendapatkan sokongan daripada mana-mana ahli parlimen
Bahkan beliau menyatakan secara terus terang bahawa ahli parlimen yang mendatangani SD menyokong beliau tidak ditawarkan apa-apa jawatan menteri JLC dan sebagainya. Ya, beliau memberikan tawaran di atas prinsip dan juga dasarnya. Ya, kalau mana-mana ahli parlimen yang yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang yakin dengan kebolehan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menguruskan negara dalam keadaan ekonomi sekarang ini, menguruskan negara dalam keadaan COVID sekarang ini, maka itulah yang dikendaki oleh Datuk Seri, maka sokonglah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, kalau mereka inginkan dibebaskan daripada kes, dibebaskan daripada salah laku dan sebagainya, ataupun mereka inginkan kepada jawatan menteri, timbalan pada menteri dan sebagainya, maka Datuk Seri Ibrahim kata mereka boleh lupakan, ya, mereka boleh pergi kepada Muhyiddin Yassin. Jadi inilah yang dikatakan bahawa kita mengharapkan sokongan ataupun bantuan daripada mana-mana pihak, asalkan kita tidak menjual prinsip yang kita perjuangkan. Ya, ada orang kata, kenapa Datuk Seri Ibrahim mendapatkan bantuan daripada UMNO, ya, surat UMNO mengatakan sokongan Datuk Seri Ibrahim, sedangkan Datuk Seri Ibrahim telah menyatakan dan beliau pun telah menyatakan sendiri dalam mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan bahawa tidak ada kerjasama ataupun pakatan dengan atas nama parti politik. Bermakna Datuk Seri Ibrahim tidak mengadakan pakatan dengan UMNO, tidak mengadakan pakatan dengan GPS, pakatan dengan warisan, pakatan dengan PAS dan sebagainya. Tidak ada di antara parti Pakatan Harapan atau Keadilan berpakat dengan parti yang saya sebutkan tadi. Yang ada adalah Datuk Seri Ibrahim secara individu, secara bersendirian mendapatkan berusaha untuk mendapatkan sokongan daripada ahli-ahli parlimen secara individu. Ya, secara individu ini Datuk Seri Anwar Ibrahim harap mereka memberi keyakinan dan sokongan kepada beliau untuk menguruskan, ya, mentadbir negara ini dalam keadaan yang agak kritikal sekarang ini. Jadi itulah tawaran daripada Datuk Seri Ibrahim, bukannya tawaran bersama dengan UMNO, jauh sekali daripada prasangka bahawa Zahid Hamidi ataupun Najib menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, maka segala kes-kesnya akan dianggap selesai. Ya, kita tahu prinsip Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan demikian. Ya, prinsip Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau adalah orang yang akan mendapatkan seberapa ramai kawan dan mengurangkan seberapa ramai musuh, dan orang yang tidak akan berkompromi dengan apa pun salah laku penyelewengan, sama ada orang dalam parti sendiri maupun di luar parti. Ya, kawan kita cari kawan seramai mungkin, musuh kita kurangkan musuh seramai mungkin, tetapi jangan sesekali kita menjual prinsip. Ya, inilah yang diminta oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Ya, Pakatan Harapan dalam banyak kali mesyuarat menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba kena cari sokongan. Ya, kalau Syafiq Abdal yang dikatakan di antara calon yang dipersetujui, ya, oleh Amanah dan juga DAP, kalau Syafiq boleh dapat numbers, kita boleh angkat Syafiq. Jadi Syafiq gagal untuk sehingga hari ini untuk membuktikan beliau memiliki numbers, dan Anwar Ibrahim telah berjaya membuktikan beliau ada numbers. Jadi tidak ada perlu dipertikaikan, siapa pula, ya, yang sokong Datuk Seri Ibrahim, kenapa pula minta sokongan daripada UMNO dan sebagainya. Ya, ada di antaranya mengatakan sepatutnya Datuk Seri Ibrahim dapatkan sokongan daripada GPS dan sebagainya. Ya, sedangkan realiti politik dan negara kita ini akan timbul sekalinya Datuk Seri Ibrahim mendapatkan sokongan ramai daripada GPS contohnya, dan tidak ada daripada UMNO, akan timbul pula isu perkauman. Ya, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat majoriti sekalipun, akan dipertikaikan bahawa kerajaan Datuk Seri Ibrahim ini diwakili oleh orang bukan Melayu, oleh orang bukan Islam dan sebagainya. Ya, bila Datuk Seri Ibrahim dapatkan sokongan ramai daripada ahli parlimen UMNO, Melayu dan juga Islam, timbul pula isu kenapa dapat sokongan daripada UMNO. Jadi macam-macam lah caranya orang yang cuba mengelakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk menjadi Perdana Menteri. Cuma yang 2-3 hari ini yang dipertikaikan adalah bagaimana
surat yang begitu sulit, ya, begitu personal di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan ke bawah duli tuanku boleh tersebar. Sama ada betul ataupun tidak itu surat daripada Datuk Seri Anwar kepada istana, wallahu alam, ya. Wallahu alam. Kalau ianya betul, amat malang sekali, ya, bagaimana surat peribadi, surat persendirian di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kebahulu tuanku boleh tersebar luas, dan kemungkinan juga ada pengkhianatan berlaku di mana-mana pihak, ya, untuk mencemarkan institusi istana, ya, menghilangkan keyakinan orang ramai kepada istana dan sebagainya, ataupun sabotaj daripada orang-orang yang tertentu untuk memburukkan imej istana itu sendiri, ya. Apatah lagi ditularkan bagaimana sebuah kereta flag istana masuk jumpa Muhyiddin dan sebagainya, dan dikaitkan pula dengan surat ini dan sebagainya. Macam-macam persepsi timbul, ya, kalau tidak diuruskan dengan baik. Dan sudah tentunya kita mengharapkan bahawa pihak staf, ya, pegawai-pegawai di istana sana yang bertanggungjawab terhadap segala dokumen dan juga surat-surat ini boleh memberikan penjelasan, menafikan, ya, ataupun mengiyakan, ya, tentang surat ini, ya, supaya menghilangkan persepsi buruk orang ramai kepada institusi raja kita. Bagi kita di luar sini, kita beranggapan baik bahawa kita percaya bahawa ke bawah duli tuanku akan melaksanakan tugasnya dengan bijaksana dan juga dengan adil, dan saya yakin bahawa tidak ada perlunya diwujudkan kerajaan interim, ya. Katanya ada kerajaan interim, mungkin diangkat, ya, untuk mengangkat Tengku Razali sebagai Perdana Menteri interim. Jadi kita peliklah, ya, macam mana pula boleh timbul kerajaan interim ataupun Perdana Menteri interim ini di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mempamerkan sokongan yang kuat, ya. Tun Dr. Mahathir pernah dilantik sebagai Perdana Menteri interim di saat ketika itu belum dipastikan sokongan kepada mana-mana calon Perdana Menteri. Ya, selepas langkah Sheraton, masing-masing sibuk mengumpul numbers sokongan. Ya, ketika itu maka kebawah tuanku telah pun memperkenan dan juga melantik Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri interim. Okey, itu logik, memang logiklah pelantikan itu dibuat, ya, kerana untuk menguruskan negara dalam keadaan kemelut sedemikian rupa. Tetapi waktu sekarang ini sudah saya fikirkan sudah tidak relevan lagi lah kalau kita fikirkan, kerana telah ada satu orang ahli parlimen, iaitu Datuk Seri Ibrahim, telah menunjukkan, ya, bukan secara lisan ataupun secara kenyataan media, bahkan telah pun menghadap memberitahu bahawa beliau telah memiliki numbers, ya. Jadi isu tentang kabar-kabar angin mengatakan bahawa akan dilantik satu Perdana Menteri interim, pada saya tidak masuk akal, tidak relevan, dan juga amat tidak tepat sekali lah, ya. Kerana ini akan melambatkan lagi proses untuk kita menentukan hala tuju kerajaan yang sebenarnya, kerajaan yang sebenarnya mendapat majoriti sokongan daripada ahli-ahli parlimen. Okey, sama yang dekat sini Fauziah Haji Talib. Okey, terima kasih. Rosli Lubawi, ya. Saya nak baca ni banyak sebenarnya di sini, kat sini, tapi tak Azizul Abdul Hamid, kawan kita kat sini, ya. Terima kasih banyaklah, ya. Aku bat, politik kotor, rakyat menderita. Bidan CCTV, adakah DAP kembali bernafas dengan cemerlang bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi menteri, ya. Jadi DAP ni adalah sebuah parti yang berdaftar di bawah kerajaan kita, dan sebuah parti yang sentiasa mematuhi perlembagaan negara, dan DAP juga tidak ada lagi dikaitkan dengan apa-apa skandal yang besar kepada negara kita. Jadi DAP bukanlah ancaman kepada negara kita, ya. Tak pada COVID ke, ancaman agama ke, ancaman perkauman dan sebagainya, bukan daripada DAP, ya. Sekarang ni bawah kerajaan Perikatan Nasional, tanpa DAP pun rakyat menderita. Tanpa DAP pun kes adib tak selesai. Tanpa DAP pun, ya, RUU 35 tak boleh dilaksanakan. Tanpa DAP pun COVID bertambah teruk, ya. Daripada zaman kerajaan PH yang ada DAP, tidak ada kematian dalam kes COVID. Di bawah kerajaan Perikatan Nasional, tanpa DAP, maka telah berlakulah kematian
telah berlaku, bukan sekat berlaku kematian, telah ada menteri-menteri yang melanggar SOP COVID yang masih lagi sampai sekarang ini bebas, tidak didakwa. Ya. Jadi bukan masalah DAP sebenarnya, tetapi masalah kerajaan khianat, kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Maka sudah pastilah kerajaan ini tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk mentadbir, maka apa saja yang dilakukan ya tidak akan memberi kesan dan tidak akan memberi manfaat kepada rakyat. Sebab itulah ya pengkhianatan ini amat dikeji, ya, amat dibenci oleh Allah. Ya, orang berbuat jahat ini satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tetapi orang yang khianat lebih-lebih tidak disukai oleh Allah. Kerana pengkhianatan ini kesannya amat besar. Ya, sekarang kita dapat lihat bagaimana sewaktu pengkhianatan itu berlaku, semua orang restu kepada pengkhianatan. Ada Tok Peti di pada utara sana tu, ya, amat menyanjung, amat bersyukur sekali dengan pengkhianatan yang telah berlaku. Ya, maka mereka berkatalah, terimalah ya, keputusan istana, terimalah ketentuan takdir, berubahnya kerajaan dan sebagainya. Berkatalah ya Tok Peti ni. Tapi bila dengar nama Datuk Seri Ibrahim nak diangkat sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Ibrahim telah pun bertemu dengan Agong, maka Tok Peti ni bersuara mengatakan lebih baik diadakan pilihan raya. Ya, walaupun dalam COVID, ya, dalam COVID bolehlah buat pilihan raya katanya. Jadi kita nampak di situ bahawa di mana ada orang yang agamawan yang cuba berpolitik, ya, yang cuba mencampuri urusan politik tetapi bias di dalam memberikan hukum dan juga pendapatnya. Sebab tu langkah syaitan sepatutnya waktu itulah orang agama, Tok Mufti ni akan memberikan pandangan dari segi agama, ya. Bagaimana sekiranya berlaku kemulut begini, pulangkan mandat ini kepada rakyat. Kerana mandat rakyat memberikan 5 tahun kepada Pakatan Harapan, kamu khianat dalam masa 22 bulan. Jadi untuk memberikan keadilan kepada rakyat yang telah mengundi sebelum ini, kembalikan kepada rakyat. Tetapi tidak berlaku pilihan raya, maka terus dilantik Perdana Menteri. Ini disokong oleh Tok Peti ketika itu. Tetapi bila Datuk Seri Ibrahim mengembalikan kembali hak yang rakyat minta, kerajaan yang telah hilang ini, ya, dan menunjukkan bahawa beliau mempunyai sokongan daripada ahli parlimen Melayu dan juga Islam, bukan majoriti DAP, ya, masih juga cuba dihalang. Keluar cadangan daripada Tok Peti supaya adakan pilihan raya. Jadi nampak di situ, nampak bagaimana seorang agamawan cuba untuk campur tangan dalam politik, dan campur tangannya ternyata begitu bias lah, ya, tidak adil. Jadi mencemarkan imejnya sebagai seorang Tok Peti, ya, mencemarkan imejnya sebagai seorang Tok Peti, dan seharusnya beliau letak jawatan lah. Saya sebaik-baiknya beliau letak jawatan dan masuk dalam parti politik yang beliau suka dan beliau percaya, dan bertanding dalam pilihan raya. Ketika itu kalau beliau cakap apa pun tentang politik, kita faham dan kita boleh lawan beliau lah, ya, secara politik. Okey, Abdul Rani Bahrom, Perdana Menteri sewajibnya meletakkan jawatan kerana sudah hilang majoriti. Ya, ini selalu disebut dalam seminggu 2 minggu ini, tetapi malangnya kita tidak ada Perdana Menteri yang betul-betul berani, yang betul-betul bermaruah, ya. Ya, mereka masih lagi berpaut dengan kuasanya. Saya pun tak tahu entah apa yang ditakutkan dengan kehilangan kuasa. Kemungkinan beliau tak takut, tetapi ada orang kanan yang lebih takut dan menghasutnya supaya tidak meletakkan jawatan, ya. Kita fahamlah orang kanannya, ya. Seperti Azmin Ali, Zuraidah, ya, ramai lagi masuk dengan Menteri Dalam Negeri dan sebagainya, ya. Di antara orang yang begitu takut sekiranya mereka hilang kuasa. Dan termasuk jugalah penyokong-penyokong Tun Dr. Mahathir sendiri, seperti Zaid Ma'arif. Kita pun tahu Zaid Ma'arif ni pun ada kes di mahkamah, ya. Sebelum ini selamat kerana waktu itu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, ya. Beliau mengaku secara sukarela dalam mahkamah beliau adalah orang yang bawa wang tunai, ya, wang tunai kepada Tan Sri Shah Samad selaku pengurusi FEDA. Jadi beliau amat takut sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kes beliau akan disebut semula, ya. Selama ini beliau boleh berlindung lah di bawah Tun, tetapi sampai bila, ya, nak bergantung atau berlindung dengan seseorang. Kalau Allah takdirkan bahawa kamu akan menerima pembalasan kamu di dunia ini, maka tak bolehlah nak lari macam mana pun, akan terima juga, insya-Allah.
Bidan CCTV, ada bidan pula Melania. Adakah DAP kembali? Okey, saya jawab. Ya, ini bukan isu DAP. Ini adalah isu integriti seseorang pemimpin. Ibnu Nizam, keputusan istana lambat sempat Muhyiddin bernafas dan buat rancangan berikutnya. Okey. Saya tak mau ulas tentang istana dan saya masih lagi memberi keyakinan bahawa pihak istana akan melaksanakan tugasnya seperti yang janjikan, iaitu selepas PKP, dan dalam tempoh tersebut terpulanglah kepada parti politik, ya, untuk mengatur strategi masing-masing, dan kita jangan hilang fokus, ya, kerana dalam parti politik ini strategi itu juga penting, ya, untuk mendapatkan kemenangan, asalkan ianya berdasarkan untuk dapat kuasa ini adalah untuk kepentingan rakyat dan juga negara, bukannya untuk menukar kerajaan dan memberikan tekanan kepada pementeri sekarang dengan tuntutan jawatan, nak menteri ini, menteri ini, menteri ini, ya. Itu bukan perjuangan sebenarnya. Itu adalah satu cara untuk kita melepaskan, ya, nafsu kita kepada jawatan-jawatan yang kita kendaki. Jadi kalaulah UMNO berjaya mempengaruhi Muhyiddin Yassin dengan tuntutan-tuntutannya, maka ternyatalah pada kita bahawa kerajaan yang ada adalah kerajaan yang boleh ditekan, kerajaan yang tunduk kepada tekanan atas kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Jadi kita mengharapkan tak ramai, ya, tak kesemua ahli parlimen di dalam UMNO akan bersetuju dengan cara uh, berjual beli dengan jawatan-jawatan ini. Kalau selama ini mereka merasakan bahawa mereka dibuli sepenuhnya oleh Muhyiddin Yassin di dalam Perikatan Nasional, maka inilah peluangnya, ya, peluangnya kepada mereka untuk bersama memberi sokongan kepada Dato' Seri Ibrahim agar negara ini akan dapat mempamerkan satu pentadbiran dan juga pemerintahan yang seperti mana yang Dato' Seri Ibrahim sebut, bahawa pemerintahan untuk rakyat, ya, pemerintahan untuk negara dan sebagainya. 3 tahun saja kita beri masa, ya, kepada Dato' Seri Ibrahim, walaupun masa itu agak singkat bagi seorang pemimpin untuk menentukan arah hala tuju dan juga dasar negaranya, tetapi pada saya di atas pengalaman, ya, Dato' Seri Ibrahim, saya yakin bahawa 2 tahun 3 tahun yang diberikan kepada beliau mampu akan menunjukkan bahawa kerajaan yang dipimpinnya itu jauh lebih baik daripada kerajaan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir, jauh lebih baik daripada kerajaan yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Jadi bolehlah, ya, ahli parlimen UMNO yang ada maruah, yang ada integriti, meneruskan sokongannya kepada Dato' Seri Ibrahim, dan jangan terjebak dengan pujuk rayu dan juga tawaran daripada Muhyiddin Yassin. Percayalah bahawa Muhyiddin ini akan memberikan kepada anda sewaktu beliau tertekan, tetapi bila beliau merasakan bahawa Bersatu itu parti yang kuat, percayalah bahawa UMNO ini akan dilupuskan ataupun dihapuskan secara perlahan-lahan. Inilah, ya, asas daripada perjuangan Bersatu dulu, ya. Kenapa Bersatu ditubuhkan? Hanya kerana untuk menggantikan UMNO. Dan ingatlah, ya, kepada orang UMNO, kalau sayang kepada parti UMNO, maka janganlah kamu bersekongkol dengan parti Bersatu di bawah kepimpinan Muhyiddin. Kan inilah musuh kamu yang sebenarnya, ya. Bersatu dengan UMNO ni ibarat parti Amanah dengan parti PAS lah, ya. Satu parti yang bersaing. Jadi kalau kamu bersama dengan parti yang beri saingan kepada kamu, itu adalah tindakan yang tidak bijak. Dan sekiranya memberikan jawatan kepada beberapa ahli parlimen daripada UMNO, ya, Muhyiddin berikan jawatan kepada ahli parlimen kepada UMNO, sudah pastinya dirasakan oleh Muhyiddin dapat menyelamatkan kerajaannya. Tetapi malangnya bahawa Muhyiddin sampai sekarang belum dapat memastikan kepada siapa nak diberikan jawatan, ya. Kerana ahli parlimen UMNO yang menyokong Dato' Seri Ibrahim bukannya 5 ataupun 6 orang, ramai, ya, dan tak dikenali, tidak ditahu siapa orangnya, dan kalau salah beri jawatan kepada ahli parlimen UMNO ini, juga dianggap Muhyiddin tidak akan selamat lah, ya, dalam percaturannya memberikan jawatan kepada ahli parlimen daripada UMNO ini. Jadi apa pun berlaku esok, sama ada rombak ataupun tidak rombak, yang paling pentingnya adalah mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO pada hari Selasa.
ya, kabarnya pada hari Selasa. Apakah UMNO ada keberanian untuk menunjukkan jantannya UMNO ini, ya, untuk menunjukkan kerisnya yang tak bersarung ini, ya, kepada Muhyiddin, bahawa UMNO ada sifat pejuang, ya. UMNO adalah parti keramat orang Melayu, maka parti keramat ini tidak akan tunduk kepada tawaran-tawaran yang kamu tawarkan ketika kamu dalam keadaan lemas. Sepatutnya dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO nanti, UMNO akan tegas menarik balik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Bukan soal untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar atau tidak, tetapi yang paling pentingnya adalah menghukum, ya, menghukum Muhyiddin Yassin yang ternyata, ya, yang ternyata memberikan apa ni, yang ternyata telah membuli UMNO, ya, dan Pilihan Raya Negeri Sabah sendiri pun membuktikan bahawa apa yang disebut, ya, oleh ramai pemimpin UMNO bahawa satu pembohongan ataupun sikap yang ditunjukkan oleh Muhyiddin ini amat mengecewakan lah, ya, amat mengecewakan. Dan kita mengharapkan bahawa Majlis Tertinggi akan memikirkan dengan sebaik-baiknya sama ada wajar atau tidak wajar apa ni sokongan diberikan kepada Muhyiddin Yassin. Dan bagi kita dalam Pakatan Harapan, sudah pastinya para penyokong Pakatan Harapan akan kekal bersama untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sama ada berjaya ataupun tidak. Bagi kita, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah membuktikan bahawa beliau berjaya menunjukkan jumlah yang menyokongnya, bahawa kita telah pun lihat sendiri bagaimana beliau berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan mandat rakyat ini. Soal berjaya atau tidak itu terpulang kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita harus yakin apa pun keputusannya, ya, apakah tindakan daripada ke bawah duli tuanku, itu adalah bagi kita adalah ujian dalam perjuangan ini, dan kita akan teruskan memberikan sokongan, dan kita teruskan dengan program-program parti, ya, bagi keadilan, teruskan dengan program parti sama ada kita menjadi kerajaan ataupun tidak, ianya akan dilakukan berterusan. Jadi saya rasa tak ada apa lagi nak sembang. Ini pun tidak tajuk ni, tak ada tajuk, tak susah nak sembang kan. Okey, Ibnu Nizam, keputusan istana lambat sempat katanya Muhyiddin buat plan. Uh, Qasih An-Nakhi. Okey, Ibnu Nizam ada kat sini, Abdul Rani Bahrom ada, Muhammad Asri Abdul Rahman. Kalau Datuk Seri naik jadi menteri, jangan lupa bongkar kes saka tua katanya. Bidan CCTV ada, akubat politik kotor rakyat menderita. Lagi siapa itu? Rosli Lubawi, Azizul, Firdaus Abdul Rahim. Salam informasi lawan detak lawan katanya, ya. Khairuddin, hai terbaik tuan. Datuk Sulaiman Taib Abu Mayat Cimpeng. Ini kisah Abu Mayat Cimpeng, seronok nak cerita kan. Saya dah cerita sebenarnya kisah Abu Mayat Cimpeng ni, ya. Kita ni orang Melayu dengan Abu Mayat pun kita takut kan. Biasalah orang Melayu. Lalu kok kubur pun takut. Azman NTSB, okey, kebaikan mandat rakyat PRU 14. Razali Raza, buat bertenanglah, kalau betul takkan PH tumbang, takkan PH tumbang katanya. Jadi kita tak masalah tentang tumbang kan, kerana kita telah pun tumbang dalam PRK, dan kita tidak ada masalah tentang tumbang. Kalau tumbang dalam penraya kita tak ada masalah, tetapi apabila pengkhianatan itu berlaku, itunya menunjukkan bahawa mereka tak mampu untuk berdepan dengan kerajaan, maka mereka berkhianat lah, ya. Maka khianat. Kalau kita tumbang dalam PRU, okey, itu adalah hak rakyat untuk menentukan mereka nak pilih mana kerajaan. Tetapi kalau pengkhianatan ini berlaku seperti mana kerajaan Perak di bawah PAS dulu pun dikhianati, maka sudah pastinya tidak ada tidak ada keberkatannya, ya. Dan waktu PAS tumbang di Perak dulu pun, PAS sendiri mengatakan bahawa itu adalah satu kerja pengkhianatan yang dicela oleh agama. Tapi sekarang ni PAS bersama dengan orang yang
cannot lah, ya. Tu sebab tu dalam politik ni macam-macam. Kalau untung kepada pihaknya, maka halal, kalau rugi jadi haram. Okey. Uh, Hanafi Ahmad, Datuk Dewan terbaik untuk memimpin negara. Okey. Zukrof Anwar. Sorry, baru dapat join dari Live Iswadi. Okey, Live Iswadi ya, ini ada live ya. Saya pun tak perasan Iswadi ada live hari ini. Uh, Akbar Al Khair Bahri, adakah jawatan menteri baru akan diadakan? Itu pun telah saya sebut tadi bahawa uh, saya rasa tak wujud kementerian baru, sekarang 70, takkan nak wujudkan 100 orang pula ya. Kalau macam tu lebih baik wujudkan lebih daripada 2/3 majoriti dalam parlimen ya, supaya lebih bertahan. Kerajaan itu lebih bertahan kan. Kalau rasa tak boleh nak apa ni, nak selamat kuasa, maka lantiklah 2/3 ahli parlimen itu sebagai menteri, boleh menjamin kedudukan. Tapi sebenarnya itu bukan boleh menjamin kedudukan ya. Kerana manusia ini bukan semuanya tidak ada maruah. Ada manusia yang bermaruah, kamu beri jawatan apapun tidak lagi tidak boleh menjual prinsipnya ya. Dan terbukti bila Muhyiddin wujudkan jawatan 70 menteri dan timbalan menteri dengan JLC dan sebagainya, namun Muhyiddin masih gagal juga untuk mendapat kepercayaan dan juga sokongan di dalam parlimen. Itu bukti yang jelas ya, yang nyata. Abdul Rani Bahrom, wahai PM, tunjukkanlah senarai MP yang menyokong. Kalau ada bercuti kepada sana, jangan berdiam diri. Ini pun saya sebut tadi, bahawa kalau betul Muhyiddin menafikan Anwar tidak mempunyai sokongan, ataupun Muhyiddin mengatakan bahawa Anwar itu menipu, ya, tidak ada sokongan yang cukup, maka Muhyiddin kena buktikan seperti mana Anwar tunjuk, iaitu Muhyiddin sendiri kena tunjukkan jumlah yang ada pada beliau ya. Kalaulah beliau rasa tak mau nak sebut di istana, paling tidak pun sebut depan wartawan. Seperti Anwar sendiri katakan depan wartawan ya, sebelum beliau bertemu dengan pihak agung, beliau mengatakan beliau ada sokongan yang banyak, yang ramai dan kukuh ya. Itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita minta Muhyiddin Yassin juga membuat kenyataan yang sama. Tapi saya rasa tak mungkin Muhyiddin Yassin berani berbuat seperti mana yang Anwar lakukan. Kerana inilah salah satunya Perdana Menteri yang saya katakan tidak pernah nak berdepan dengan wartawan secara berdepan ya, dengan soal jawab dan sebagainya. Ini dipanggil Perdana Menteri Perutusan ya. Keluar TV baca putusan, keluar TV baca putusan. Baru ini pun berdepan dengan wartawan pun secara online, atas alasan COVID lah, atas alasan PKP, maka dibuat online. Padahal sebelum PKP pun memang tidak ada ya, soal jawab beliau dengan wartawan dan sebagainya. Saya tak tahu kenapa terjadi demikian. Mungkin beliau tidak bersedia untuk menghadapi soalan-soalan daripada wartawan ya. Itu belum wartawan luar negara lagi tu ya. Baru wartawan kat Malaysia pun Datuk Muhyiddin Yassin tidak ada kekuatan untuk berdepan dengan wartawan. Paling-paling tidaknya Haji Hadi boleh jugalah berdepan dengan wartawan, walaupun lain dia soal lain dia jawab ya, tetapi sekurang-kurangnya boleh jugalah berdepan dengan wartawan. Tapi Muhyiddin langsung tidak ada keberanian untuk berdepan dengan wartawan ya. Okey, Sergeant Chief, Datuk Seri Ibrahim memang boleh jadi pemimpin yang terbaik. Tapi esok kalau ada rombakan parti PN, mungkin ramai lagi bilangan kabinet Pakatan Nasional, mungkin banyaklah lagi duit rakyat yang akan digunakan, dan orang UMNO yang bermasalah dan ada kes mungkin juga akan dilepaskan ya. Ini tidak mustahil berlaku kalau tawaran boleh diberi ya, dedak boleh diberi, apa sangatlah setakat nak settle kes kan. Tidak mustahil berlaku ya. Itu terpulang kepada setap diri ahli parlimen ya. Adakah mereka sanggup jual maruah mereka semurah itu? Kalau mereka memikirkan kepentingan rakyat dan juga negara ya, mereka tetap akan menolaknya. Okey, siapa tu? Zukrof Anwar rombak Yudin tidak ada majoriti. Okey. Saya nak baca lagi siapa ni. Jamal Fendi, Yudin takut nak isytihar berapa yang sokong beliau. Betul. Muhammad Asri Abdul Rahman, Gerak 98 terus bergerak. Okey, tahniah kepada Gerak 98 yang semakin lama semakin mendapat sambutan. Kemudian Fatimah Hanisah Muhammad, politikus dalam perniagaan apa ni, term tak nampak. Okey, lawan tetap lawan Abdul Rahim Saleh
Azizul Abdul Hamid Taslim Muhyiddin tak boleh bawa pelabur luar negara yang kaya raya masuk ke negara Malaysia. Betul. Sekarang ini kita tak nampak lagi pelaburan begitu aktif dalam Malaysia, ya, ekonomi semakin teruk, pengangguran semakin bertambah, ya, ditambah pula dengan Covid dan sebagainya. Jadi inilah penyakit yang cuba hendak dipulihkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak kata beliau jadi Perdana Menteri semuanya akan selesai, tetapi atas pengalamannya dan atas track recordnya, ya, siapa yang pernah mengkaji dan juga melihat track record beliau, dan kita yakin beliau mampu menguruskan negara kita dengan lebih baik lagi. Okey, Azizul sudah baca, saya dah baca. M. Arbab Melaka, Yudin ada mayuti kah sekarang ini? Kalau tanya dia kata dia tak ambil tahu, dia tak pernah baca di media sosial, dia tak ambil tahu tentang pertemuan Anwar dengan Tuan Agong, ya. Jadi bila dia tak ambil tahu, bermakna dia sendiri tak tahu berapa ramai yang sokong dia, ya. Jadi kita malang lah kita dapat Perdana Menteri yang tak ambil tahu ni, ya, tak ambil tahu tentang sokongannya dalam parlimen, walaupun ternyata dapat sokongan undi usul pun satu satu satu. Oh, beliau masih lagi tidak dapat tahu bahawa beliau dapat sokongan atau tidak, ya. Abdul Malik, semua orang tahu Median tak ada majoriti, dan semua orang tahu apa ni, Anwar pun tak ada majoriti, ya. Anwar sudah menangguk dari keruh. Okey, Abdul Malik kata Muhyiddin tak ada majoriti, Anwar tidak ada majoriti. Saya pun tak faham di mana sebenarnya ia dapat majoriti, ya. Tapi faktanya adalah Anwar berani bertemu dengan Tuan Agong, berani bawa jumlahnya. Cuma alhamdulillah beliau tidak menyenaraikan siapa menyokongnya, ya. Kalau beliau senaraikan, terjadilah seperti yang berlaku baru ini, di mana surat daripada istana telah pun tersebar, kan. Jadi ada hikmah jugalah Anwar tak senarai, tak menaraikan nama, ya. Sekarang ini kalau Anwar senaraikan nama, kita boleh faham apa yang akan berlaku, siapa yang akan ditekan, ya. Lembaga hasilan negeri akan buru setiap seorang, ya. SPRM pun akan buru setiap orang, ya, akan cari mana-mana perkara yang boleh menekan setiap ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Ibrahim. Ini adalah tindakan bijak daripada Datuk Seri Ibrahim, dan beliau melakukannya adalah mematuhi perlembagaan. Beliau melakukannya adalah seperti mana yang Muhyiddin juga lakukan, bahawa Muhyiddin juga sewaktu menjadi Perdana Menteri tidak pernah menyenaraikan nama, ya. Jadi itulah kebaikannya dan hikmahnya. Kenapa Datuk Seri Ibrahim tidak menyenaraikan nama sesiapa yang menyokong beliau. Tapi sebagaimana yang saya fahamkan dalam masa terdekat ini, Datuk Seri Ibrahim akan memberikan senarai nama itu juga, ya. Sekiranya diminta, diperlukan oleh pihak istana, tidak ada masalah, ya. Kerana beliau bertemu dengan Yang Tuan Agong bukan untuk menipu, beliau bertemu dengan Tuan Agong adalah untuk menunjukkan fakta, ya, menunjukkan fakta kepada kebawah tuanku. Tapi malangnya kita lihat surat-surat bertebaran di sana sini telah pun uh, bocor dan sebagainya. Jadi kita rasa ada hikmah jugalah Datuk Seri Ibrahim tidak menyerahkan segala-galanya, ya. Uh, Kerana manusia, ya, manusia ni kita tak nak kata, ya, ada yang jujur, ya, ada yang sabotaj dan sebagainya. Jadi sebagai ahli politik yang pengalaman, tetap pastinya Datuk Seri Ibrahim lebih berhati-hati untuk kali ini, ya. Okey, Omma Belkis, Mak Sabu, Khalid dan Faiz dah serupa baru ini, tak boleh lah. Saya tak setuju lah, ya. Tak boleh. Mereka mungkin ada perbezaan pendapat dan juga pandangan, dan saya juga pernah menjawab perbezaan pendapat mereka dan juga pendapat mereka. Tapi kalau kita nak kata sebagai pengkhianat atau baruah, ini satu yang saya rasa tak patut lah, eh. Dia adalah rakan di dalam parti Pertahanan Harapan, dan kita dalam Pertahanan Harapan ini tidak menyekat mana-mana pandangan yang berbeza daripada kita. Cuma kita akan pegang pada pandangan yang resmi dari Pertahanan Harapan itu sendiri. Apakah pandangan resminya? Pandangan resminya iaitu Pertahanan Harapan telah pun memberikan mandat persetujuan di atas tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, yang dilakukan sekarang ini. Itu adalah keputusan resmi dari Pertahanan Harapan. Jadi kenyataan-kenyataan daripada mana pimpinan Pertahanan Harapan yang berbeza dengan kita anggap sebagai perbezaan. Mungkin beliau benar, mungkin kita benar, ya. Itu biasa dalam politik. Kita tak nak jadi Pertahanan Harapan ni satu parti yang taksub kedebatan tubuh seseorang dan mendewa-dewakan seseorang sehingga tidak boleh langsung berbeza pendapat.
Okey, daripada Jamal Afendi, kalau Yudin ada majoriti sudah awal lagi dia umum di media. Betul. Saya sokong kata Jamal bahawa kalau betul Muhyiddin ada majoriti hari ini Anwar umum, besok pagi Muhyiddin akan keluar dalam TV, ya, keluarlah Astro Awani, keluarlah ATM, keluarlah TV3, beliau menampilkan dengan penuh keyakinan dan keberanian bahawa beliau mempunyai sokongan yang lebih. Sebab ada beliau seorang pementeri, beliau ada aset, beliau ada aset dan juga akses kepada banyak media supaya mempertahankan dirinya. Tapi malangnya sehingga hari ini beliau terus berdiam diri. Terus berdiam diri, ya. Ah, Okey, Khairuddin Khai, Perdana Menteri Perutusan. Itu betul. Lagi siapa lagi sini? Zainal Abidin Amer, ada ramai menteri buat kerja ke laut makan gaji buta katanya, ya. Fahmi Khalid, lain di soal, lain dijawab. Ini terlebay kita lah. Uh, Nor Rehan, Nor Ehsan Zakaria. Okey. Wang Meng, Wang. Okay, terima kasih. Juga Airi Azhar juga. Azil Malazi gerak 98 boleh jerbu apa ni tak tengok pak. Okey. Uh, Azmi Ismail, keep it up bro katanya. Azmi Ismail. Okey, lama tak jumpa Azmi Ismail. Okey, Zulkifli Ahmad, apapun majoriti rakyat mengharapkan Datuk Seri Ibrahim takbil negara, insya-Allah kita mengharapkan, dan saya masih lagi mempunyai keyakinan bahawa kemudian ini akan diselesaikan dengan cepat, ya, kerana susah kalau kita berada dalam sebuah kerajaan yang Perdana Menterinya tidak dapat melaksanakan dasar, apatah lagi kita dah penghujung tahun. Sepatutnya Perdana Menteri sekarang ni, ya, tumpu kepada bajet yang akan dibentangkan pada bulan 11, ya. Mungkin idea daripada berbagai pihak yang boleh dimasukkan dalam bajet dan uh, memberikan sesuatu yang yang baik untuk dan juga berfaedah untuk rakyat dalam bajet yang akan diumumkan untuk tahun depan. Tapi malangnya Perdana Menteri kita sekarang ni masih lagi sibuk dengan menawarkan jawatan kepada UMNO, tuntutan UMNO dan sebagainya lah, ya. Banyak sangat kerja-kerja politik berbanding dengan kerja-kerja beliau sendiri. Oleh sebab itu kita harapkan bahawa kemudian ini dapat atasi dengan segera, angkat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan seberapa cepat supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh sendiri melakarkan bajet pada bulan 11 ini untuk tahun hadapan. Dan bajet inilah kita boleh lihat bagaimana Datuk Seri Ibrahim menawarkan sesuatu yang baik untuk rakyat dan juga negara kita. Jadi kalau lambat tindakan ini diambil sehingga akan menjejaskan persiapan untuk menyediakan bajet, ini akan melemahkan lagi ekonomi negara kita. Lagi cepat diangkat pada menteri yang dapat mandat rakyat ini, ya, mengembalikan mandat rakyat ini dan mendapat sokongan yang kukuh daripada ahli parlimen, maka lebih baik untuk negara. Kerana kita berada di hujung tahun, sudah pastinya kita kena bersedia untuk menghadapi tahun hadapan. Jadi kalau kita masih lagi dengan kemelut ini, masih lagi menghadapi Perdana Menteri yang masih lagi menganggap beliau mempunyai sokongan yang kuat, ya, masih lagi mempunyai Perdana Menteri yang sentiasa mencari jalan bagaimana nak umpan orang supaya sokong, jadi yang menjadi masalah yang akan menimpa, risikonya, mendapat kesannya adalah rakyat jelata. Okey, cukup sampai di sini dulu. Kita sembang-sembang kosong. Maaf lah, ya, kalau kita sembang-sembang ni merapu-rapu, tak ada tajuk. Memang tak ada tajuk pun malam ni. Dan tidak pun dirancang yang sebenarnya. Jadi kita sembang-sembang sajalah, ya. Okey, terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sempat bersama saya kalau ada masa, dan kalau kita ada perkara yang kita nak sembang lagi, kita boleh sembang di lain masa, waktu siang ataupun waktu malam, ya. Uh, Fatimah Hanisah Muhammad, politikus dalam perniagaan. Okey, Abdul Rahim Saleh, Ziza Abdul Hamid, ya, Khairuddin Khai. Terima kasih banyak Mat Fizri. Jangan jangan layan provokasi geng-geng kartel. Lagi siapa lagi tu? Mak Mak Ma M Arbab Melaka. Uh, Laju ni Black Rose, Black Rose Zainal Abidin Amir. uh, Siapa lagi dia? Wong Meng. Okey, cukup sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang dengan isu-isu semasa yang boleh kita kongsikan bersama. Dan terima kasih banyak yang sudi share, dan jangan lupa subscribe YouTube
YouTube saya. Jarang untuk saya aktif dalam YouTube. Dan bagi rakan-rakan yang belum lagi subscribe, dah subscribe Fauzian Channel ya. Untuk menambah sikit subscribe supaya nambah sikit subscribe supaya saya dapat menggunakan YouTube sebagai sebagai medium untuk berkongsi selain daripada Facebook. Okey, sekian dulu, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.